Warna besar di Warna 942, 12:15 minit tengah hari sebagaimana yang telah pun saya janjikan. Ini dia cikgu kewangan kita, pakar kewangan kita, Encik Syed Afiq. Terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi di Warna. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Terima kasih Syarul untuk ajak saya Waalaikumsalam. balik. Sebenarnya hari ini beliau ada mesyuarat penting yang harus dihadiri. Tapi terima kasih kerana meluangkan waktu untuk bersama kami di Warna 942. Terima kasih, kami hargai sangat-sangat. Sebab Alhamdulillah. setelah sesi anda bersama kami kemarin, banyak soalan-soalan yang telah diajukan di Facebook yang tak sempat kami jawab. Dan juga ada soalan-soalan di WhatsApp yang saya rasa ialah kalau sudi Encik Syed Afiq boleh berikan penerangan lanjut. Tapi mungkin kita singkap kembali apa yang telah kita kongsi dalam episod yang pertama kemarin, Encik Syed Afiq. Alhamdulillah. Thank you Syai. Dari episod yang hari tu kita berbual pasal wasiat dengan faraid, bezanya. Ada orang salah faham wasiat dengan faraid ada kaitan, memang ada kaitan, tapi benda tu memang tu separate things. Bila kita agakkan nak kena buat faraid, nak kena ikut faraid, memang kita ikut faraid. Memang dalam segi undang-undang Singapura kita ikut faraid, ditulis dalam amla. Tapi mesti ada wasiat juga, sebab wasiat tu dokumen sahaja. Dokumen ni court mahkamah nak tengok pengurus dia siapa, penjaga budak-budak kecil siapa. Kalau tak ada memang susah. Jadi mesti ingat wasiat tu dokumen sahaja, dia tak langgar faraid langsung. Dan kita also berbual pasal mahkamah syariah, mahkamah family justice, registry of birth and death. Bila kita dah meninggal, kita punya pengurus akan pergi registry of birth and death dapat sijil pewarisan, sijil pewarisan daripada mahkamah syariah, sijil kematian daripada registry of birth and death. So memang banyak. Tapi I think panjang cakap, pendek kata, semua mesti ada wasiat. Ramai orang salah faham, ada faraid tak payah buat wasiat. InsyaAllah semua mesti ada wasiat. Walaupun kita muda ke, dah berumur ke, patut ada wasiat. Sebab kau nak tengok pengurus siapa, penjaga siapa, dah. Itu je paling senang. Lepas tu kita ikut faraid. Dan kemarin Encik Afiq juga kongsi di mana tidak ada surat wasiat tu, ia akan menyukarkan proses, akan memanjangkan lagi proses untuk penjagaan. Lebih-lebih lagi kalau ada anak-anak kecil yang terlibat. Betul. Nanti kita cover case tadi, kajian case hari ni bila kita ada anak muda, apa jadi kalau ibu bapa dah tak ada, siapa nak jaga si anak-anak tu kecil tu. Susah nanti. Sebab ada cerita yang pasal, I think I shared hari tu kan, kawan baik saya, Abang Dan, anak 9. Remember anak 9? Dan anak 9 tu dia jadi anak angkat overnight. Dalam 24 jam, jadi bapa anak 9. Instant father of 9. Satu nak buat lawyer fees dia untuk satu anak 14,000. Bayangkan 9 anak 14,000 kali 9. Pingsan. Dia ada bayar dalam 24 jam jadi father of 9. Best. Tapi susah juga. So siapa-siapa yang penonton, kalau you ada anak-anak kecil, fikirkan pasal benda. Wasiat memang penting. Jangan fikir siapa nak jaga budak-budak tu. Fikirkan. Kebanyakan kita kata, suami saya ada, isteri saya ada. Kalau kita tak ada, macam mana? Adik-beradik saya ada. But kalau diorang tak nak buat, macam mana? Takkan masuk rumah anak yatim kan? So dijauhkanlah. Fikirkan, betul nak kena renungkan dalam-dalam, berbual dengan suami isteri, sit down, berbual. Betul benda ni sensitif, tapi this kind of conversation, perbualan ni patut kita buat. Saya berbual dengan isteri saya, dia menangis-nangis. Dia kata, kalau you tak ada, I macam mana? Itulah kita berbual pasal hari ni. Kalau I tak ada, you tak macam mana? Betul. Jadi mudah-mudahan masih baik dia nangis, kalau dia ketawa lagi tak seronok. Janganlah. Jadi hari ini kita ada perkongsian berkenaan selanjutnya, berkenaan wasiat dan juga faraid. Kami live di Facebook sekarang ini bersama dengan Encik Syed Afiq, konsultan kewangan kita, dan kalau ada soalan anda boleh letakkan di ruang komen. Kalau segan anda WhatsApp saya 98318414, dan kemarin juga ramai yang tanyakan nombor telefon Encik Afiq kerana mereka nak berbual secara peribadilah dengan anda. Boleh juga, nanti akan kita maklumkanlah di hujung rancangan nanti. Jadi hari ini kita nak lanjut ke perkongsian yang seterusnya berkenaan wasiat dan juga faraid juga, Encik Afiq. Boleh. Saya dah prepare ada slide sikit. Hari ni kita berbual pasal case study, kajian case. Hari tu kemarin kita berbual pasal konsep-konsepnya. Tapi hari ni saya nak berbual pasal real life scenario. Siapa-siapa kat luar sana, kalau ada anak, ada rumah, ada suami, ada isteri, confirm case study ni semua relevant. Sangat relevant.
Okay, jadi kita buat introduction sekejap siapa yang tak kenal saya konsultan kewangan bebas, independent financial wealth advisor dengan FIWA, Financial Alliance Islamic Wealth Advisory. We are Singapore's largest independent advisory firm. Alhamdulillah. Okay, ni tak payah panjang-panjang lah Ni semua certification banyak dah kerja. Kalau nak jumpa saya, mana-mana saya ada. Kat Mendaki ada, kat MCS Muslim Coaches Association pun ada, kat Berita Harian kadang-kadang alhamdulillah dia telefon saya, Afiq, opinion satu, boleh kita tulis, boleh insyaAllah. Jadi kalau nak jumpa saya, IG pun ada, Instagram, kat Modern Muslim Finance. Kalau tak, cari saya kat Facebook pun ada. Okay? Logo warna tak ada lagi Siapa ni? Logo warna? Tak letak. Tolong masukkan. Terima kasih banyak. Nanti tu besar-besar kat tengah. Alhamdulillah dengan Syai. Afiq dengan Syacing. InsyaAllah. Jadi sebelum kita masuk dalam topik pewarisan, ada lagi juga perkara Islamic finance kita nak kena faham. Pendapatan duit kita yang insyaAllah halal, kita bayar zakat, debt semua, loans kita habiskan insyaAllah. Insurance patut dibeli walaupun sebenarnya di Singapura haram, patut dibeli juga. Pelaburan mestilah, takkan setiap hari kita nak kerja sampai kita dah tua kan. Sebab kita dah kerja keras, duit kita pun kerja keras, kita nak jadi bebas daripada pekerjaan ni semua, kebebasan. Jadi yang last kali kita tengok pewarisan. Okay, insyaAllah hari ni saya share lagi sikit pewarisan. Berikan apa yang anda ada kepada siapa yang anda mahu, bila anda mahu, dengan cara yang anda mahu. Yang ni paling penting kita nak kena fikir. Jadi ada sikit penafian Syai, ada sikit penafian. Jadi apa-apa yang informasi yang saya share hari ni insyaAllah semua betul. Tapi kalau ada yang salah, minta maaf dulu, tell me first, let me know. Jadi nanti kita tukar, kita update lah Jadi apa-apa yang information yang you use, kalau nak buat decision, nak buat fikir dulu atau berbual dengan saya dulu sebelum awak buat any action, buat apa-apa. Fikir dulu. Okay. Jadi hari ni kita berbual kajian kes. Kes yang pertama, paling common saya selalu dapat. Saya ada anak perempuan sahaja. Bagaimana situasi macam itu kan? Ada lain, ada pengurus yang tak dipercayai. Too scary tu, very very scary. Anak-anak muda pun ada, anak angkat, ibu bapa angkat pun ada. Dan ada kaitan juga, kita selalu jumpa mualaf. Orang yang dah convert, dia dah revert. Mak bapak dia bukan orang Islam, macam mana? Atau orang yang tiada anak. Tapi macam mana juga. So jadi case tadi kita start dengan yang pertama, anak perempuan sahaja. Bagaimana? Okay, buat contoh. Yang ni Encik Ali dengan Cik Alia. Saya minta maaf dulu siapa-siapa nama Cik Ali atau Cik Alia, minta maaf, bukan awak. Ni buat contoh. Tak dikena-mengena dengan yang hidup ataupun yang tiada. Ada sekali saya ajar kelas, saya pakai nama Cik Ali. Dia kata, ya siapa? Saya. Minta maaf. Contoh. Buat contoh. Jadi buat contoh, Encik Ali dan Encik Alia ada 2 anak perempuan sahaja. Encik Ali ada adik-beradik, Encik Alia pun ada adik-beradik. 5 macam mana? Ada anak perempuan saja. Jadi kalau kita tahu daripada faraid, dari segi faraid kita nak kena tengok anak lelaki, pewaris lelaki. Dalam contoh ni, Encik Ali dengan Encik Alia, mak bapak dia orang, ibu bapa dia orang dah meninggal Jadi dah not in the picture lagi. Sekarang kita tengok anak perempuan. Bagaimana? Kalau apa jadi Cik Alia dengan Cik Ali meninggal dunia, apa jadi? Kalau kita tengok dari segi faraid, adik-beradik, kedua-dua Encik Ali dengan Cik Alia ada hak dalam faraid. Anak perempuannya dapat sebahagian saja. Jadi kita nak kena faham, siapa pewaris lelaki? Jadi kalau Encik Ali meninggal, adik-beradik dia yang lelaki kirakan pewaris pertama, pewaris utama. Dari segi Cik Alia, adik-beradik lelakinya juga pewaris utama. Sebab harta kita, aset kita yang kita ada, nak kena tengok siapa ownership, pemiliknya siapa. Kita berbual pasal HDB kan hari tu kemarin, kita berbual pasal HDB. Dalam segi joint tenancy, kebanyakan HDB kita dalam joint tenancy. Kalau saya meninggal, isteri saya dapat dalam penuh. Kemudian isteri saya meninggal, siapa pemiliknya, siapa warisnya. Jadi kalau buat contoh isteri saya meninggal, HDB pergi ke saya meninggal, anak saya jadi pewaris, adik-beradik saya jadi pewaris, apa saya jadi pewaris. Jadi kalau in this case kita tengok case tadi macam ni, kalau boleh nak kena buat planning sikit lah sebab Encik Ali, abang dia, adik perempuan dia, abang dia semua dapat sebahagian daripada faraid. Tapi macam mana? Macam mana nak buat macam ni? Jadi saya fikir
my recommendation kepada semua yang ada, fikir betul-betul. Tuliskan wasiat. Dalam wasiat tu, lantik pengurus yang betul-betul kita boleh percaya. Jadi pengurus ni boleh uruskan aset-aset kita, maybe berbual dengan beneficiary yang lain, kata okey, ada anak-anak perempuan, setuju tak kita memberi hak kita kepada anak-anak perempuan? Pun boleh, tak langgar faraid. Sebab bila jadi macam gitu, dia sebagai hibah, gift. Buat contoh, saya dapat harta pusaka lah saya nak sama rata dengan adik perempuan saya. Dah dapat, nak bagi adik perempuan saya boleh, tak salah. Sebab tu dah sebagai hibah. Dah dapat harta saya, memberikan sama rata pun boleh. Dia tak langgar sebab saya setuju. Jadi dalam kes begini, ada orang yang ada anak perempuan sahaja, paling penting fikir pengurus you siapa dan penjaga budak-budak ni siapa. Can be adik-beradik awak, can be mak bapa, sebab typically mak bapa dah berumur. Jadi kalau dah berumur dah susah sikit. So lantikkan orang yang kita boleh percaya. Buat contoh, saya penjaga saya, anak-anak saya, adik ipar saya. Adik ipar saya yang paling muda. Sebab adik sendiri saya, dia kat Australia. Adik saya tinggal kat Australia dah nak ke 10 tahun dah. Dia tak tahu nak balik ke tak. Jadi kalau saya lantik dia jadi penjaga, pengsan. Susah. Tapi ada planningnya juga. Buat contoh untuk satu klien saya, dia ada anak perempuan sahaja. Dia buat trust pun ada. Satu trust, letak aset dia dalam trust tu untuk anak-anak dia pun ada. Ada lagi satu klien pula, dia beli insurance plan, yang specific insurance plan tu, dia tukar nama jadi anak-anak dia. Jadi anak perempuan dia dapat hak yang lebih daripada faraid. Sebab nomination ni semua, sebelum faraid, nomination happen first. Nomination dulu. Jadi yang ni case tadi yang pertama. Jadi yang pendengar dan penonton, siapa-siapa yang ada anak perempuan, jangan khawatir, don't be so worried. Berbual dengan saya, drop me a message, berbual dengan saya. InsyaAllah saya boleh beri nasihat pasal perkara ni lah. Saya nampak banyak-banyak soalan. So Syah, you tolong I tengok ada soalan, apa-apa yang relevan, nanti kita ada soalan lazim di hujung sesi. Soal jawab Tadi saya cakap tak ada pengurus yang dipercayai. Ada satu kes. Yang ni hangat betul. Ni real case Encik Ali, Cik Alia ada anak perempuan sahaja satu, nama dia Aira. Dia orang tinggal dalam HDB, tapi nama HDB ni Encik Ali saja. Single ownership, pemilik tunggal, satu je. Ni scary sikit. Ni betul, kes betul. Encik Ali meninggal. Encik Ali meninggal, tinggal Cik Alia dengan Aira. Rumah ni dalam nama Cik Ali sendiri. Adik lelaki Encik Ali sebagai pewaris lelaki, dia ada hak besar. Jadi dia tak ada wasiat, dia tak ada orang dilantik sebagai pengurus. Jadi administrator dia datang, in this case adik lelaki Encik Ali datang ke Mahkamah Syariah, ke Mahkamah Family Justice. Dia kata okey, saya nak jadi administrator. Dia jadi administrator, dia paksa Cik Alia dengan Aira keluar dari rumah tu, jadi dia boleh jual rumah tu, dapat hak dia sebagai pewaris lelaki. Stres tu, betul stres. Ni kes bagaimana betul. Pula dengan CPF, beliau dah buat nominasi ke belum? Yang kes ni Encik Ali memang sudah buat CPF nomination. Jadi nomination dia ke Cik Alia dalam sepenuh. Dia buat 100% ke Cik Alia and that was paid out quite easily lah. Tapi dari segi Singapura, kebanyakan orang aset paling terbesar rumah HDB. Kan? Sekarang HDB 200, 300, 400, 500 ribu. Jadi kalau kita tengok bahagian faraid, isteri Encik Ali, Cik Alia, dapat 1/8, 1/8. Sebab ada anak, 1/8. Adik lelakinya, tak salah saya, dia dapat sebahagian dekat 50%. About 50% if I remember correctly. Banyak. Dia jual. Jadi dia kata okey tak apa, Cik Alia dengan Aira, you can find another house. Cari rumah yang kecil sikit, beli sendiri korang dua. Tak perlu tempat besar apa. Tak baiknya, ya Allah. Ya, teruk. Jadi dalam kes ni, kalau Encik Ali dia buat wasiat, dia dah lantik pengurus yang dia boleh percaya. Buat contoh, dia lantik isterinya je. Dia kata okey, Cik Alia jadi pengurus wasiat Encik Ali. Pun okey. Sebab bila Cik Alia pergi ke mahkamah, dia yang dapat sijil probate, dia dapat probate, dia boleh settle ni semua. Dia kata sebab
isterinya dengan anak yang muda masih tinggal dalam rumah tu tak boleh dijual. Dan dia boleh control. Dan lepas tu bila dah anak-anak dah besar ke apa ke, nak jual, bahagikan ikut Farid lah, boleh lah. Tapi at least dia dah control rumah ni. Lagi senang. Betul. Jadi yang untuk kes ni memang rumah tu terpaksa dijual lah. Bagaimana kesudahannya untuk isteri dan anak tersebut? So kes ni dah lama juga. Aira ni nama sudah ditukar lah ya. Aira pun dah besar, tapi susah juga. Cik Alia nak kena cari rumah sendiri, rental flat. Dia pergi cari rental flat. Jadi 2 orang je lah. Susah. Yang duit diorang dapat pun dah habis pun tak salah saya. Ya Allah. Sebab gunakan untuk uruskan family kan. So susah. Jadi pengurusnya boleh tidur malam ke tidak? Boleh tidur malam ke tidak? Saya nak tanya, ya ampun. Tak berani saya tanya. Tak berani nak jumpa dia pun. Saya agak dia pun tak berani jumpa saya lah. Kan. Jauhkanlah, semoga kita dijauhkanlah dari hal-hal seperti ini ya. InsyaAllah. Jadi siapa-siapa yang kat sana, kat luar tengah pendengar, penonton, please tulis wasiat, lantik pengurus yang you boleh percaya. Penting nak kata pun saya tak boleh jadi pengurus awak semua tak boleh. Sebab saya tolong buat wasiat, dah third party, conflict of interest, saya tak boleh jadi pengurus. Takut saya nak jadi pengurus lagi. Amanah berat tu. Betul. Saya boleh jadi saksi, boleh tolong. InsyaAllah. Jadi kes lagi satu kita, ni favourite saya. Sebab anak-anak saya memang kecil, masih muda. Kan? Anak saya 8 tahun, anak perempuan saya 8 tahun, anak lelaki saya 5 tahun. Jadi dalam kes ni, Cik Ali dan Cik Alia ada 3 orang anak. Okay. Kalau ni 2 Cik Ali dengan Cik Alia meninggal dunia. And quite common kadang-kadang accident kereta ke apa ke, dua-dua meninggal. Dia orang belum buat wasiat, tak ada pengurus, tak apa. Tapi tak ada penjaga untuk budak-budak tu. Jadi yang kes ni, datuk nenek atau anak rumah anak yatim? Yang mana Syah, you agak yang dia pergi? Yang mana? Berapa usia datuk dan nenek? Yang kes ni datuk nenek dah 60 lebih, dah lanjut sikit, dekat 70 tak salah saya hari tu. Masih berupaya? Okey, boleh tahan juga. Penat, orang cakap penat, tapi sanggup lah, takkan nak biarkan anak-anak tu terkenala kan. Kalau jadi begitu saya rasa pergi ke datuk dan nenek. Itu harapan saya lah. Dah masuk pergi datuk nenek, ada drama lagi. Datuk nenek on one side, datuk nenek on the other side. Dua-dua gaduh. Kata aku nak jaga, ni cucu aku. Habis yang tu, cucu aku juga. Siapa nak jaga? Dia kata aku favourite nenek. Tak, budak-budak tu kata aku yang favourite nenek. Macam mana? Kalau tak dilantik, gaduh lagi. So, kes ni pun, budak-budak tu pun dah besar. Tak tahulah siapa favourite datuk nenek dia. Saya pun tak tahu. Tapi alternatifnya ke mana? Rumah anak yatim. Buat contoh yang story of Abang Dan. Abang Dan kawan saya. Yang anak 9 anak tu. Kan? Abang Dan kawan-kawan karib saya. Very close to him. Adik perempuannya dengan suaminya ada anak 9. Suaminya meninggal masa tidur. Ibunya pula ada depression, tak boleh kerja, susah. Courts tengok, mahkamah datang, mahkamah tengok, okey, engkau ada 9 anak, engkau ada depression, kau tak boleh cari kerja, anak-anak kau masuk rumah anak yatim. Tak stres, 9 anak nak dipecahkan. So jadi Abang Dan dengar, Abang Dan kata, no, tak boleh. Dia call lawyer dia kata, okey, you help me buat ni. Lawyer pun okey lah, buat lah. Dia buat dalam 24 jam, anak yatim pula. Anak 9 tu jadi anak Abang Dan, anak angkat 9, one shot. Saya kata kan, dia punya fees full 14,000 per child. So Alhamdulillah Abang Dan ada juga meniaga sini sana. So dia adalah resources sikit. So Alhamdulillah all the family together. Diorang tak dipecah. Sekarang yang paling sulung dah 21 ke 20 dah. Ni kes ni dah lama. Yang dah paling muda primary 1 ke primary 2. Imagine masih baby. Hidup Abang Dan. Yes, Alhamdulillah. So Abang Dan hero, betul dia hero. Betul. I respect Abang Dan, sayang dia betul-betul. Dia bagi nasihat I dengar sebab bapak 9. I baru bapak 2 orang. Dah stres. Stres. Jadi kalau kita nak menjalankan lagi, kita tengok cakap pasal anak angkat, ibu bapa angkat. Macam. Kalau Abang Dan ada 9 anak angkat, yang dalam kes ni
Cik Ali lagi lah 3 anak. Anak kandungan lelaki Adam, anak kandungan perempuan Aira dengan anak angkat perempuan Afia. Macam mana? Jadi kalau Encik Ali dengan Encik Alia meninggal dunia, Adam dapat 2 bahagian, Aira dapat 1 bahagian, Afia tak dapat langsung. Sebab anak angkat bukan anak kandungan. Dari segi ni ada juga yang kaitan dengan anak luar nikah. Anak luar nikah, hak dari bapa dia tak dapat apa-apa, tapi hak dari ibu dia boleh dapat. So nak kena fikir pasal all this. Kita pun nak kena understand. Jadi kalau dalam kes ni, kalau Encik Ali dengan Encik Alia sudah buat wasiat, dalam wasiat dia ada satu section namakan wasiah. Okay, wasiat dengan wasiah nak dekat sama. Jadi wasiah tu boleh letak saya nak memberikan 33% tu maksimumnya 33% kepada anak angkat saya Afia. Boleh. Jadi boleh diberi untuk anak angkat. Jadi bila buat contoh dua-dua dah meninggal lah kita tengok nomination dah dibayar, kalau rumah dua-dua dah meninggal, jadi rumah nak kena dijual, bank account pun nak kena tutup. Kita ikut steps dia satu by satu. Dah bagi apa-apa outstanding loan ke hutang ke dah dibayar, tengok hartanya berapa. Kalau hartanya berapa, ambil 33% diberi ke Afia, belin 67% diberikan Adam dan Aira. Jadi tiga-tiga boleh ikut lah. Jadi sama juga dengan ibu bapa angkat. Buat contoh kalau Afia yang meninggal, Afia kata, adik-beradik aku tak dapat apa-apa, bukan adik-beradik kandungan. Mak bapak aku tak dapat apa-apa sebab bukan mak bapak kandungan. Macam mana? Dia pun boleh tulis wasiat, dia okey aku nak bagi maksimumnya 33% kepada adik-beradik angkat, ibu bapa angkat aku. Kalau dia nak pun boleh. Jadi untuk kita dari segi wasiat, kita siapa-siapa boleh tulis. Kita nak tulis aku nak bagi 33% maksimumnya kepada orang yang bukan dalam faraid. Ini penting. Bukan dalam faraid. Jadi buat contoh saya meninggal, saya buat wasiat. Okey nak bagi extra 33% bagi anak lelaki saya. Oh favorite. Tak boleh langgar faraid. Jadi mahkamah syariah tengok dah buat wasiat macam gitu, section tu di cancel. Lain semua okey. Pengurus okey, penjaga okey. Yang that wasiat, that portion dia kata nak bagi kepada pewaris dalam faraid tak dapat. Then okey. So nak to add on to that part, siapa-siapa kat luar, please tulis wasiat. Kalau nak buat wakaf ke, nak buat sedekah ke, boleh tulis kat dalam. Buat 10% ke, 5% ke. Sebab 3 perkara bagi kita pahala selepas kita meninggal. Anak yang soleh insyaAllah. Kan? Ilmu dia manfaatkan. Jadi saya ajar ni semua. InsyaAllah semua dapat belajar. InsyaAllah. Saya pun dapat pahala. Sebab ustaz saya kata saya memang banyak dosa. Kita semua pendosa. Masya Allah. Dan yang the third thing is sedekah jariah. Jadi kalau nak buat wakaf pun boleh. 1% pun bagi wakaf ilmu. Sekarang ada wakaf masyarakat. Muiz dah buat wakaf ilmu dan wakaf masyarakat. Best. Saya dah siasat, dah check. Bagus. It's a fantastic initiative. Saya suka. Betul suka. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan kita boleh kongsi tentang tu wakaf masyarakat wakaf ilmu. Okey, mungkin dari perkongsian Encik Afiq ni ramai yang tak sempat nak makan sebab ngotot nak tengok apa yang akan dikongsi oleh Encik Afiq. Kita akan terus di Facebook Warna 942. Di radio kita rehat sekejap lah, kita dengar lagu. Waktu sekarang 12.39 tengah hari. Selamat makan tengah hari dan terus bersama kami di Facebook Warna 942. Alhamdulillah. Okey, kita masih live di Facebook bersama dengan Encik Afiq dari Modern Muslim Finance. Kalau anda ingin hubungi beliau secara langsung, nak tanyakan kepada beliau sendiri, nanti beliau akan kongsi nombor telefon. Tadi di slide yang pertama pun kita dah kongsi nombor telefon Encik Afiq. Okey, selanjutnya ini tentang tadi Encik Afiq sebut tentang wasiah. Adakah itu sama dengan hibah? Okey. Hibah dari segi Singapura ada dua types. Satu hibah, lagi satu hibah ar-rukbah. Okay. Hibah masa kita hidup, saya nak memberi ke sesiapa pun boleh. Sebab saya masih hidup, aset tu, harta tu memang saya punya. Nak bagi ke sesiapa pun boleh. Tu hibah.
Hibah ar-rukbah is a document. Dokumen ni kata bila saya meninggal dunia, aset ni yang saya ada saya nak memberi kepada orang yang di dalam dokumen ni juga. Di Singapura punya konteks, hibah ar-rukbah kita dah tak pakai lagi. Kita gunakan dokumen nuzriah. Jadi siapa-siapa yang tahulah gunakan dokumen nuzriah, tapi nuzriah hanya boleh digunakan untuk joint bank account sahaja. Okay, nuzriah joint bank account sahaja. Jadi kalau to answer the question, wasiat dengan hibah apa lainnya? Okay. Hibah masih hidup boleh buat, no problem. Bila wasiat, bila kita dah meninggal, then kita nak kena ikut wasiat. Kalau ada hibah ar-rukbah dalam negeri lain, buat contoh Malaysia kalau ada aset di Malaysia, diorang pakai hibah. Kalau kita pakai hibah kat sana, diorang ikut hibah dengan ikut wasiat. Sebab hibah ar-rukbah bila kita meninggal dan menjadi sebagai gift, sebagai hibah lah, present nak bagi pun boleh. Jadi have to be clear which one to use. Kat Singapore pakai nuzriah untuk joint bank account. Kalau negeri lain pakailah hibah. Tapi tetap dalam dua-dua negeri, Singapore, Malaysia, mana-mana, ikut wasiat. Wasiat. Again. Okay. Wasiat faraid lain. Pengurus, penjaga, kalau nak buat wasiat, dah. Lain ikut faraid. Okey. Jadi yang kita kongsi ini adalah di dalam konteks Singapura. Jadi harap anda faham dan maklum dan buat perancangan yang sewajarnya. Okey, yang seterusnya bagaimana? Seterusnya, okay, let's go in. Kita tengok. Mu'alaf. Sebab ramai anak angkat, ibu bapa angkat, dia jadi mu'alaf. Kan? Jadi saya ada juga banyak kes and banyak misconception. Buat contoh, this contoh ni, Amin seorang mu'alaf. Ibu bapa dia, adik-beradiknya bukan orang Islam. Very common, ada, kita jumpa. Jadi kita tahu yang orang Islam tak boleh, orang Islam boleh inherit dari orang Islam, tapi orang bukan Islam tak boleh dapat daripada orang Islam. Jadi in this case, ibu bapa adik-beradik yang si Amin yang bukan Islam tak ada hak dalam faraid. Anak dia yang kalau si Amin ni ada anak-anak yang bukan Islam pun tak ada hak. Sebab ada kesnya where ibu bapa dia dah jadi convert atau revert masa umur 50, 60, ada. Anak dia semua dah dewasa, anak dia tak nak ikut. Jadi kalau anak ni bukan orang Islam, tak dapatlah. Jadi dalam kes ni, yang si mu'alaf ni kena tulis dalam wasiatnya, aku nak bagi 33% dalam apa-apa bahagian lah kepada ibu bapa saya, adik-beradik saya pun boleh. Ada satu misconception ni yang dia kata kalau dia mu'alaf, semua harta pusakanya pergi ke Baitul Mal. Jadi kalau siapa-siapa tak tahu, Baitul Mal ada satu organisation di Singapura, MUIS yang administer to this. Baitul Mal is meant for charity, untuk kalau betul-betul the beneficiary of last resort lah. Kalau tak ada orang lagi, tak ada pewaris lain lagi, baru Baitul Mal dapat. Jadi ada misconception. Tapi kadang-kadang bila kita buat calculation, betul. Pergi ke Baitul Mal sebab ibu bapa, adik-beradik bukan orang Islam. Dia tak ada lagi nak bagi. Dia tak ada anak. Jadi kalau ada satu kes, apa nama dia? Lupa nama dia pula. Dia orang Cina, dia mu'alaf. Isterinya orang Melayu Islam. Mak bapak dia bukan Islam, adik-beradik bukan Islam. Dia tak ada anak. Umur dah 50. Dia kata kalau dia meninggal macam mana? Betul, kalau dia meninggal sebab tak ada anak, isteri dia dapat sesuku, 1/4. Isteri dapat 1/4, balance 3/4 ke Baitul Mal. Betul. Jadi dia nak kena buat lah nominationnya, buat wasiatnya. So penting nak kena fikir pasal all this. Especially kita orang mu'alaf must understand. Jadi siapa-siapa yang sana kalau ada soalan, do put it into our Facebook chat atau hantar kat saya kat Modern Muslim Finance kat IG pun boleh, insyaAllah. Jadi kalau seterusnya kita tengok, tadi ada saya nampak soalan yang kalau tiada anak. Okey, kita kembali sebentar nanti. Mungkin Encik Afiq boleh berbual dahulu dengan pendengar. Sementara saya berikan informasi lanjut berkenaan iklan. Okey, saya tinggalkan Encik Afiq sekejap. Boleh, insyaAllah. Jadi saya tengok soalan-soalannya. Ada, okay, I nampak tu. LPA dan ACP. Alhamdulillah, that was a fantastic question, Puan Sabaria. LPA, lasting power of attorney. Dalam bahasa Inggeris lah, lasting power of attorney. Dokumen ni penting sebab kalau saya dah nyanyuk,
atau saya koma, kan, ada orang boleh uruskan barang-barang saya. Buat contoh LPA saya appoint isteri saya appoint adik ipar saya. Jadi kalau apa-apa jadi, saya nyanyuk ke, koma ke, nanti isteri saya boleh pergi ke bank, keluarkan duit. Kalau nak kena jual beli rumah, dia boleh uruskan. Atau apa-apa medical decision kan. Dia kata okey, suami saya tengah koma, saya nak buat macam ni untuk dia macam tu. Tu pun boleh. Jadi paling penting LPA nak kena faham, kita belum meninggal, kita masih hidup. LPA tu so important sebab wasiat dia tak kena-mengena, tak ada kaitan sampai kita meninggal. Tak meninggal, wasiat tak main. Jadi ACP juga similar to LPA, tapi ACP planning saja. Bila kita dah berumur, macam mana nak jaga saya, what are my preferences. Kalau ACP pada saya penting juga sebab bila saya dah nyanyuk, saya nak tahu juga yang you all jaga saya betul lah. Ke hospital ke, kat hospice ke, kat rumah ke, obat apa ke, siapa ke nak jaga saya. ACP dia bukan, dia tak ada form. Dia cuma cadangan aja, plan macam mana nak buat. Jadi penting juga LPA dan ACP patut dibuat juga dengan wasiat. Sebab wasiat bila kita dah meninggal. LPA, ACP sebelum kita meninggal. Masih hidup tapi belum meninggal. Nak add on lah ada lagi satu. AMD. Advanced Medical Directive. Boleh pergi MOH punya website, Ministry of Health punya website. Cari AMD, Advanced Medical Directive. Maknanya biarlah saya meninggal. Sedang membahaskan pula berkenaan situasi di mana mereka tidak ada anak. Jadi boleh ke Facebook Warna 942, like and share. Kalau tak sempat untuk anda menonton, anda boleh dengar dulu di radio dan nanti bila dah selesai kerja boleh tonton video sepenuhnya di Facebook Warna 942. Jadi dalam kes yang tidak ada anak ni bagaimana Encik Afiq? Yang tidak ada anak, okey. Kalau kita nak kena fahamkan yang kalau kita tak ada anak, pewaris kita, ibu bapa, adik-beradik yang lelaki. Jadi kita nak kena cari. Dalam kes ni, Cik Ali dengan Cik Alia ada 3 anak lelaki. Abu, Adam dan Ahmad. Abu masih bujang. Adam dan Aira belum ada anak, dah kahwin belum ada anak. Ahmad dan Aminah ada anak lelaki, Akif. Jadi dalam kes ni, kalau Adam meninggal, jika Adam meninggal, Aira dapat hak dalam faraid sebab isteri. Ibu bapa Adam, Encik Ali dan Encik Alia ada hak dalam harta pusaka sebab ibu bapa. Ibu bapa dapat 1/6, 1/6 bahagiannya 1/6. Adik-beradik dia yang lelaki pun ada hak. Abu dan Ahmad pun ada hak faraid. Jadi dalam kes ni macam mana? Nak kena fikir betul-betul, fikir mendalamkan. Are we happy? Kalau kita okay tak? Kalau isteri kita dapat, in this case, 1/4. Tak ada anak, 1/4. Correct. Kalau tak ada anak, 1/4. Ada anak, 1/8. Jadi adik-beradik dia pula ada hak. So, bila kita tulis wasiat, I always say this, kalau ada wasiat, include lagi satu surat. Letter of wishes. Apa you nak? You nak kata, okay, tolong jaga isteri saya. Kalau boleh lah bagi dia lebih sikit. Tulis dalam letter of wishes. Sebab letter of wishes ni memang tak boleh masuk court. Court pun tengok tak kisah, dia nak ikut faraid. Tapi pengurusnya akan membaca surat ni kepada pewarisnya. Okay, arwah Cik Adam, so kita buat macam ni. Saya pernah nampak letter of wishes, senang-senang pun ada. Sembayang, jadi muslim yang baik. Jaga tu 5 ekor kucing. Ada. Tapi ada yang complicated juga. Yang kata, okay, aku punya business macam gini, bagi sama rata kalau boleh. Kalau tak, HDB jangan jual dulu. Kereta aku nak bagi Abu sebagai hak faraid dia. Tu pun boleh. Buat contoh kalau Abu, hak Abu buat contoh 100,000 lah. Kereta value 50,000. Kalau Abu setuju, dia boleh ambil kereta tu sebagai hak faraid 50,000, yang belen 50,000 lagi dia ambil as cash. Pun boleh. Jadi letter of wishes ni tolong adakan. Tolong adakan. Tapi kes yang ni, kalau kita tengok yang tak ada anak, sebab ada pewaris lelaki. Tapi kalau kita tengok Adam tak ada adik-beradik lelaki, macam mana? So kita nak kena buka faraid circle dia, tengok Encik Ali kalau bapa dia tak ada,
Abu dan Ahmad, adik-beradik lelaki dia tak ada, kita nak kena tengok siapa? Nak tengok uncle nak kena tengok pakciknya. Pakcik maknanya adik-beradik lelaki Encik Ali. Nak kena tengok anak lelaki daripada pakciknya, maknanya sepupu lelakinya. Jadi diorang pun ada hak. Kita nak kena cari pewaris lelaki. Who is the male beneficiary, the male? Jadi in this case, kalau kita tak ada anak, buatlah wasiat, tulis dalam wasiat section, aku nak buat wakaf ke, aku nak buat hibah ke. But paling penting all this, Syai, kita fikir pasal situasi kita sendiri, buat cadangan. Berbual dengan isteri, berbual dengan kanak-kanak yang dah dewasa, berbual dengan mak bapak kita. Aku nak buat macam ni, aku nak buat macam tu, macam mana. So, okay, dah masuk soalan dah. So, all this case tadi nampak macam banyak. Tapi ada juga lagi orang datang kat saya, dia kata, oh, saya ada multiple property. Macam mana? Kan, multiple property ada yang joint tenancy, ada tenancy in common, ada single ownership. Macam itu macam mana? Jadi, kerja saya memang nak tulis laporan saja, laporan pewarisan. Saya tengok, okay, siapa? Okay, family macam mana? Anak macam mana? Mak bapak dia macam mana? Okay, kita tengok siapa. Lepas tu kita tengok apa aset yang ada, rumah, bank account, insurance, CPF, barang kemas, semua kita nak tengok. Then bagaimana caranya? Jadi kita boleh buat calculation, okay, nomination, rumah semua dah settle, okay, pertama dia jalan. Lepas tu bayar hutang dah jalan. Bayar wasiat, nak buat wakaf. Lepas tu kita tengok faraid dah baru dapat berapa. Kita boleh buat calculation. Jadi bila kita meninggal, kita tengok laporan pewarisan ni, kita okay, adik saya dapat berapa, mak bapak saya dapat berapa. Itulah kerja saya. Dah buat laporan pewarisan, dah faham, baru kita tulis wasiat, baru kita tulis letter of wishes. Semua kita include, kita jadi saksi. Siapa-siapa nak, kita sign, awak sign, settle. InsyaAllah. Jadi kalau nak tukar in the future pun boleh. Let us know, kita tolong. Ni kerja kita dah 11 tahun dah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi itulah menyentuh tentang apa yang anda lakukan. Proses-prosesnya bukan proses yang mudah. Dia sangat kompleks sebab anda perlu cari tahu siapa pewarisnya, peruntukannya bagaimana. Dan kalau sebut tentang proses ni, ada yang tanya menerusi WhatsApp, sekiranya mereka dah buat nominasi bagi CPF, haruskah mereka buat wasiat juga? Harus. Sebab kita tengok CPF aset satu saja. Kita ada bank account, ada insurance, ada barang kemas. Wasiat pun untuk mencepatkan proses. Buat contoh lah, saya meninggal hari ni, ada CPF, dah nominate isteri saya, dah nominate. Alhamdulillah, okay. Habis duit dalam bank account, terus kena frozen, lock up. Tak boleh keluarkan. Isteri saya kena tunggu 6 bulan ke? 6 bulan tak ada duit, macam mana? Kalau ada wasiat, dalam agak-agak sebulan 2 bulan boleh dapat sijil probate, dah settle, boleh tutup bank account, keluarkan duit. Jadi kalau dah buat nomination, alhamdulillah, bagus. Tetap nak kena buat wasiat. Baik. Jadi ada juga yang tanyakan berkenaan harga yang dikenakan dan proses lah untuk membuat wasiat ni. Harganya senang. Kalau nak free, namakan anak pertama awak Afiq. Nama anak lelaki tukar jadi Afiq, saya buat free, no problem. Pun tak dapat juga Encik Afiq sebab bukan nama penuh. Saya Afiq. Tak lengkap. Gurau-gurau saja. Jadi kalau nak cari saya, hantar saya message di Instagram ke WhatsApp ke apa ke. Harganya saya tahu yang kalau ikut lawyer ada yang buat 2,000, 2,500 minimum starting. Jadi saya dengan tim saya, kita start buat wasiat murah-murah saja. Kalau mudah wasiat standard, kita charge $497, $497 sahaja per wasiat. Tapi kalau kita reserve the right, kalau wasiatnya memang complicated lah, ada banyak property ke, ada banyak business holdings ke, atau ni pun kes betul ada isteri kedua, isteri ketiga, atau ada keluarga kat negeri lain, tu we reserve the right. Kalau nak, kita refer ke lawyer partner kita. Partner kita dia boleh daftarkan wasiat yang complicated sikit. Jadi kita first layer lah apa-apa berbual kita dulu, buat consultation, kita faham situasi apa, kita boleh, kalau tak boleh we refer out. Itu untuk kes-kes yang lebih kompleks. Okey, seterusnya Encik Ron katanya, salam Syai dan Encik Afiq, saya nak tanya kalau seorang anak angkat mu'alaf
yang tak mendirikan rumah tangga, bagaimana kalau meninggal dunia? Jadi kalau anak seorang anak angkat mualaf yang tak kahwin. Okey. Jadi kalau kita tengok kes yang tadi mualaf dia tak ada hak kepada orang bukan Islam. Kalau dia tak ada anak, jadi hak dia tak bagilah. Jadi in this case Encik Ron papa angkat kan. Encik Ron tak dapat apa-apa. Encik Ron tak dapat apa-apa. Jadi nak kena betul-betul tulis dalam wasiat, okey 33% nak bagi Encik Ron. Jadi kalau kita pun nak boleh tengok bagaimana situasinya. Kalau for example kita ada rumah satu nama je. Typically kadang-kadang kalau anak dia dah dewasa, saya ada kes ada satu mualaf, dia dah umur 35 dan ke atas, dah boleh beli rumah sendiri. Kan? Dia pula tinggal dengan mak bapak dia, tinggal dengan dia. Mak bapak dia tak ada rumah. Jadi kalau dia concern, dia takut kalau dia meninggal, rumah tu dipecahkan, then sold, dan mak bapak dia tak dapat apa-apa, boleh letak nama ibu bapanya sebagai co-owner. Pemilik bukan occupier. Jadi kalau kita pergi HDB website, boleh check My HDB page, pakai SingPass, masuk, ownernya siapa, occupiernya siapa. Kalau nama ibu bapa dia tak ada dalam co-owner, boleh appeal, berbual dengan HDB, set appointment, pergi website dia, add on co-owner. Jadi kalau apa berjadi, kalau orang mualaf ni meninggal, rumah tu akan pergi ke ibu bapanya sebagai co-owner dalam joint tenancy. That's one way to think about it pun boleh. Okey. Yang seterusnya, kiriman daripada Marni. Salam, wasiat telah dibuat tetapi si yang meninggal dunia ni tidak sempat membawa wasiat tersebut kepada peguam. Adakah wasiat itu masih boleh dipakai ataupun valid? Wasiat telah diberi kepada penjaga yang bukan waris dan dalam wasiat itu nama si penjaga ada sebagai hibah. Okay. Yang ni senang. Alhamdulillah ada wasiat. Ada wasiat. Jadi saya nak tahu dalam kes ni sijil administration sudah dapat atau belum. Kalau belum, dengan wasiat tu bawa peguam, pergi lawyer, pergi mahkamah, submit, boleh dapat sijil probate. Tu okey. Jadi wasiat tu memang masih valid. Dan dalam wasiat tu kalau ada sebahagian diberi untuk penjaganya, penjaga bukan dalam faraid beneficiary lah tu okey, valid juga. Sebab dalam faraid tak ada namanya. So okey. Okey, yang seterusnya ini Encik Muhammad Rashid katanya bab ilmu faraid ni perlu dan wajib diketahui oleh semua. Seperti saya sekarang ini, saya bimbang dan saya pening nak uruskan aset arwah abang saya, apatah lagi sebagai pengurus ataupun administrator. Jadi saya nasihatkan semua untuk ambil berat tentang perkara ini. Terima kasih. Sebab tu kita panggil Encik Said Afiq untuk datang ni dah kedua kalinya, mungkin untuk episod yang akan datang juga untuk memberikan perincian lebih lanjut Okey, yang ini pula apa harus kita lakukan jika penjualan harta ibu tidak difaraidkan? Oi. Apa harus kita lakukan jika penjualan? Okey. Ini dah masuk bab agama ni. Bukan pasal agama, Syed. Ni dah ikut undang-undang. Undang-undang sudah dilanggar. Jadi kalau kita tengok sijil pewarisan daripada Mahkamah Syariah, kalau dia kata okey, adik-beradik dapat berapa, siapa dapat berapa kan. Tapi administrator yang zalim, bukan lazim, yang zalim, administrator tu dia jual, dia ambil duit dia sendiri. Boleh dikontes. Engage a lawyer, contest dengan Mahkamah Family Justice, then court will order orang tu distribute baik-baik betul-betul. Kecoh, boleh dipenjarakan kalau dia tak ikut faraid. Sebab duit tu memang bukan duit dia ambil, dia lari. Jadi please engage lawyer. Ini mengingatkan saya pada kes yang baru berlaku kemarin tentang joint bank account yang anaknya keluarkan duit maknya dari joint bank account tu. Jangan main-main ya kawan-kawannya. Okey, Encik Kamal Anang. Selamat tengah hari Syai dan Encik Afiq. Saya nak tanya, saya ada kakak yang sudah mendirikan rumah tangga tapi tidak ada cahaya mata. Beliau meninggal akibat barah 2017. Adakah harta peninggalan arwah seperti wang CPF dan barang-barang kemas beliau? Selain suami yang mendapatkannya, adakah saya dan kakak saya juga ada bahagiannya? Ada. Jawapan pendek memang ada sebab tiada anak kan. Betul, dia tiada anak. Jadi nak kena lihat ibu bapanya masih ada ke tak? Sebab bapanya pewaris lelaki.
Tapi kalau bapanya dah tak ada, pewaris lelaki je, adik ke abang dia lah. Adik lelaki atau abangnya, saya tak clear sangat. Jadi memang ada haknya. Dalam kes ni, kalau pewarisnya nak contest, boleh contest. Tapi my advice, berbual dengan lelakinya dulu, suaminya dulu. Talk to them, understand. Because kadang kan salah faham. Talk to them, understand, duit dia macam mana, etc. etc. Kalau betul-betul nak contest lah, saya dah nampak lah quite a few cases, dia betul-betul nak contest, dia pasang lawyer, dia pasang, dia naik court semua, ada, messy. Boleh dapat contest, boleh dapat juga kalau dia nak lah. Okey, fikir-fikirkan ya. Saya rasa ni soalan terakhir lah sebab kita dah kesudukan masa. Puteri Salat katanya, saya ada soalan, mentua saya mempunyai rumah studio. Beliau tinggal bersama adik ipar lelaki saya yang ada keistimewaan. Beliau ada Down syndrome. Bolehkah mentua saya membuat wasiat pada anak yang lain? Mentua saya kini dah tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Bedridden. Okay. Fantastic question. Kes yang begini, number one, kalau dia tulis wasiat, kalau mertuanya buat wasiat kepada anak lain memang tak boleh, sebab dari segi faraid yang anak lain memang ada haknya. Jadi kalau dia tulis dalam wasiatnya, okay aku nak bagi ekstra anak sendiri, tak boleh, akan di-invalidate. Tapi sebab adik ipar lelaki, in this case kita tengok pewaris lelaki kalau yang special needs boleh handle ke tak, itu yang satu soalan lagi satu kan. Jadi in this case, I would suggest lantikkan pengurus yang boleh dipercaya, number one. Jadi apa-apa aset boleh diikutkan. Number two, check dengan SNTC, Special Needs Trust Company by Singapore, in Singapore. Okay, SNTC penting. Sebab berbual dengan SNTC boleh set up trust untuk special needs, kanak-kanak special needs, and boleh jagakan. Duit tu boleh masuk dalam SNTC. SNTC akan memberi duit tu dari segi bulanan atau sama sekali, up to you, how you want to specify. Then please lantik penjaga juga. Kalau adik iparnya sudah dewasa, penjaga doesn't really work sebab penjaga untuk budak-budak kecil. Jadi nak kena apply deputyship. Deputyship kita boleh apply di Office of Public Guardian. Tak senang, to be frank with you, memang tak senang nak buat deputyship, tapi at least adalah orang boleh jaga, uruskan perkara yang untuk adik ipar yang special needs ni. So important deputyship, pergi cari, go and check. It is a long process, memang lama. Paling cepat saya nampak 6 bulan dia buat. But dah dapat deputyship, kirakan dia dah guardian of the adik ipar yang ada special needs. Sebab nak kena tahu adik ipar dia dah dewasa ke tak. Saya agak dah dewasa lah. So nak kena check juga. Memang boleh. Okay. Jadi terima kasih Encik Afiq di atas perkongsian pada hari ini. Yang lain jangan risau. Saya tahu memang tak ada masa untuk kita jawab semua soalan-soalan anda. InsyaAllah kita akan bawa Encik Afiq sekali lagi. Mungkin kata-kata akhir daripada Encik Afiq untuk pendengar-pendengar Wardah. Wah, kata-kata akhir memang banyak lah. Tapi kalau kata pendek lah sesiapa, please tolong berbual dengan isteri, berbual dengan suami, berbual dengan mak bapak, berbual dengan adik-beradik. Sebab isu faraid, isu wasiat ni memang sensitif, memang sakit bila kita berbual, tapi patut dibicarakan dengan semua orang. Please, berbual, buat cadangan. Sebab cadangan boleh tukar, no problem. Asalkan kita dah start, dah buat, insyaAllah semua dipermudahkan. Jadi kalau siapa-siapa nak join, kita pun ada kursus wasiat dengan Farid. Saya lupa pasal ni. Dah lupa. Thank you for sharing ni. Jadi kursus wasiat dengan Farid October 1st, Sunday. Jadi siapa-siapa nak, kalau nak join, scan QR code, dapat e-book percuma saya. Dan saya baru tulis, dah bagi ke Syai. Ada good news. E-book ni saya akan include lagi kajian kes dengan FAQ, soalan lazim. Dulu dah 50 page, sekarang dah dekat 60 page dah ni. Semakin besar buku ni, alhamdulillah. Terima kasih berkongsi ilmu dengan kami dan juga mengisi e-book ni. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. And Nisha, I want to say thank you to you very much. Terima kasih for inviting me lah Apa-apa, insyaAllah kalau ada soalan, you just tanya, you can WhatsApp me anytime. InsyaAllah saya answer. Baik, terima kasih Encik Afiq. Akan kami undang anda sekali lagi dan sekiranya mungkin sekali lalu nombor telefon anda sekiranya mereka ingin hubungi anda, bagaimana?
Boleh, nombor telefon saya 9781-2841 9781-2841. Kalau saya tak reply, kadang-kadang banyak sangat. Atau kalau nak, boleh email saya mmf@modernmuslim.finance. mmf@modernmuslim.finance pun boleh. Terima kasih Kalau Encik jumpa saya Said kat Hafid. jalan pun oi je. Janganlah oi. Kita kan orang Melayu, ada budi bahasa. Apa khabar Encik Said Hafid? Macam tu, lembut sikit. Terima kasih Encik Hafid. Sampai kita jumpa di lain kesempatan. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Syai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.